Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita manfaatkan kesempatan waktu dan juga kuliah kita dalam majlis pengajian kitab hadis Al-Adabul Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lebih kita panggil kenal dia dengan Imam Bukhari rahimahullahu taala rahmatal abrar, dan Allah tinggikan darajatnya, tempatkan dia dalam syurga Firdausil A'la bersama para nabi, siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin. Dan kita mengharapkan syafaatnya, syafaat para ulama, para aulia, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dalam tajuk muka surat 110. Bab man qala li akhar ya munafiqu fi ta'wili ta'awulahu. Ta'wulihi. Bab pada menyatakan orang yang berkata kepada seorang yang lain, wahai munafik, kerana suatu takwil yang dia buat, maksudnya tanggapan dia. Dia sendiri yang nampak macam tu, dia kata, hai munafik engkau ni. Boleh ke tak? Pada tanggapan dia seorang, mata dia seorang yang nampak. Hadis marfu', kita sebut nama sahabat, an Abi Abdurrahman As-Sulami qala, ni tabi'in, qala sami'tu an-nabiyya qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu karramallahu wajhah yaqul ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Zubair ibn al-Awwam atau ibn al-Awwam wa kilana farisun faqala intaliqu hatta tablughu rawdata kadha wa kadha wa biha imra'atun ma'aha kitabun min Hatib ila al-musyrikin fa'tuni biha fawafainaha tasiru ala ba'irin laha haitsu wasafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqulna al-kitabu alladhi ma'ak qalat ma ma'i kitabun. Al-hadis panjang daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu cerita daripada Sayyidina Ali. Riwayat ni melalui Abdurrahman As-Sulami. Siapa Imam Abi Abdurrahman As-Sulami? Beliau merupakan tabi'in yang sanad Quran kita. Hafsin daripada gurunya Asim, daripada gurunya Abi Abdurrahman As-Sulami. Ni kawan ni, orang ni. Abi Abdurrahman As-Sulami ni kira sanad Quran kita. Daripada Abdurrahman As-Sulami ni ambil daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Kan? Jadi tangga, kalau daripada Hafsin, kita sebut, kita baca qiraat Hafsin. Hafsin daripada tok gurunya Asim. Tok guru Asim ni ambil daripada gurunya Abi Abdurrahman As-Sulami, nama disebut tadi ni.
Dan Abi Dhar Al-Aslami baru ambil daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga Ubay bin Ka'ab. Dua-dua tu sahabat. Jadi cuma cerita ni dia ambil daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskanku, hantar aku, suruh aku pergi bersama Zubair bin Awam. Di mana maksudnya cerita ni di mana kami berdua adalah tentera berkuda. Orang yang paling pantas, ini anak muda dulu ni. Zubair bin Awam pun baru belasan tahun, budak-budak muda lagi. Kira awal dewasa lah. Di mana kami berdua adalah tentera berkuda. Baginda berkata, bergeraklah kamu. Semua di sini sebenarnya mereka 3 orang ni. Cuma dalam cerita ni dia sebut 2 orang je. Ada 3 orang. Seorang lagi Miqdad bin Aswad, sahabat yang pergi sama. Ada riwayat Miqdad bin Aswad ni semua orang hebat-hebat. Kira tangkas lah kalau misi-misi nak cepat ni, suruh budak-budak muda ni lah. Baginda berkata, bergeraklah kamu sehingga kamu tiba di taman bernama sekian-sekian. Nama taman tu Raudah. Apa ni? Wadi ada nama Raudah, wadi apa tempat. Nabi sebut kau pergi kat situ. Di situ kamu akan bertemu dengan seorang perempuan wanita yang membawa satu surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa Hatib? Sahabat Nabi. Dia orang Muhajirin, Mekah mai duduk Madinah. Dia bekas ataupun veteran perang Badar. Kita kena tahu latar belakang sikit-sikit untuk nak kaitkan dengan cerita ni. Dia veteran perang Badar. Kena catat tu. Kalau tulis nama dia salah seorang bekas atau veteran perang Badar. Dan apa surat tu? Ni kandungan surat ni. Surat ni macam membocorkan rahsia negara. Macam dia nak bocor rahsia negara, rahsia Nabi, rahsia ketenteraan ni kan? Tapi apa jadi? Yang surat tu yang ditujukan kepada kaum musyrikin Mekah, iaitu keluarga dia yang duduk di Mekah kan? Yang masih belum Islam lah keluarga dia. Dia tulis surat pada keluarga dia. Kemudian kamu bawalah wanita itu padaku. Sebagai riwayat kata Nabi suruh ambil, bukan suruh buat perempuan. Bukan suruh tangkap perempuan tu, suruh bawa surat je. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari ni kan, macam mana dia sebut? Fa'tuni biha. Bukan bawa mai surat tu, ar-risalah. Kan? Wallah alam, mungkin riwayat ni sebut Nabi suruh mai perempuan. Perempuan tu tangkap. Kami pun bergerak dan kami menemui wanita itu sedang menunggang untanya di tempat yang dinyatakan Nabi pada kami. Tapi pada awalnya Sayyidina Ali pergi, dia sampai awal. Sebelum perempuan tu sampai tempat tu. Tempat tu kira berteduh, ada wadi, RNR lah. Jadi Sayyidina Ali sampai dulu, tak ada orang lagi waktu tu. Sehingga Miqdad ni macam persoal, betul ke Nabi cakap? Tak, Nabi silap kot. Sayyidina Ali kata tak. Kalau Nabi dah sebut, takkan silap. Itu keyakinan Sayyidina Ali. Kalau keluar dari mulut Nabi, berarti tak ada salahnya. Cuma kita kena tunggu. Ni tak ada lagi. Lama-lama baru nampak rombongan tu mai. Kami pun berkata kepada wanita itu, serahkan kepada kami surat yang ada bersamamu. Terus minta surat. Tak tanya dah, engkau ni mai daripada Madinah ke? Engkau ni nak pergi Mekah ke? Koklah silap rombongan? Tak. Pasal dia yakin, Nabi kata kau pergi situ jumpa rombongan ada perempuan. Naik unta, dia bawa surat. Terus tanya suratnya lah. Tak payah nak sidik dia siapa. Memang yakin apa yang Nabi sebut tu, ni lah orangnya. Tak ada silap orang lain lah. Itu keyakinan yang luar biasa para sahabat. Apabila mulut Nabi bercakap, memang tepat. Tak tersasar sikit pun. Jadi perempuan tu helah lah. Maksudnya mengelak lah. Tak ada surat. Tak ada, aku tak ada surat apa ni, tak faham ni, apa benda ni, kan? Nak mengelak. Lantas kami pun mencari surat itu padanya dan pada untanya. Hingga sahabatku berkata, aku tidak melihatnya. Lantas aku, yang ni Sayyidina Ali. Tadi Zubair bin Awam ni tak cek dalam badan lah. Sekadar suruh bangun, ada ke bawah tu ke, dalam barang unta ke, itu je lah.
Okey, Sayyidina Ali kata tak ada. Nabi berkata tidaklah Nabi berdusta ni dia kata. Tak ada. Mesti ada, mesti ada. Nabi takkan silap, takkan bohong. Demi Allah aku benar-benar akan, ni ugut Sayyidina Ali, Sayyidina ugut perempuan tu. Sayyidina Ali ugut perempuan tu. Demi Allah aku akan londeh baju engkau. Kan? Aku akan menanggalkan pakaian kamu atau kamu sendiri yang bawa mai surat daripada badan kamu tu. Dah cari lembaran tak ada, dia tahu tak ada orang lain lah situ lah. Kan? Kalau kau tak keluar, aku londeh baju kau. Menggeletak, takutlah perempuan tu. Dia gertak, Sayyidina Ali gertak. Lantas wanita itu menghulurkan tangannya ke tali pengikat kain dia. Maksud dalam baju dia tu. Kan? Sebagian kata dalam kain tali pinggang yang dalam. Kan? Ada yang kata dalam sanggul rambut dia. Dia tutup macam tu dalam sanggul rambut keluar. Di mana dia memakai kain daripada bulu, maksud kain wool tu. Kemudian dia mengeluarkan satu surat. Kami pun membawa surat itu pada Nabi. Jadi Nabi bukan suruh bawa perempuan. Bukan suruh tangkap dia mai. Suruh bawa surat tu je. Pergi ambil surat tu bawa mai. Lalu Sayyidina Umar berkata, dia yakni Hatib telah mengkhianati Allah dan Rasul. Jadi bila Nabi buka surat, Sayyidina Ali tak buka surat tu. Bawa pada Ali, bawa pada Rasulullah. Rasulullah buka surat dan letterhead tu awal-awal min daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Tadilah sahabat apa tu? Veteran perang Badar tadi ni. Sahabat Nabi. Surat ni tuju pada keluarga ni Quraisy. Mekah tu. Bagi tahu apa dia? Kandungannya bagi tahu bahawa Nabi nak pergi serang tawan Mekah, tolong jaga harta aku. Jadi dah bocor rahsia Nabi nak pergi. Sedangkan Nabi bincang rahsia-rahsia kan. Dia dapat tahu, dia tulis surat macam tu. Nabi tahu mana dia kirim surat perempuan? Semua wahyu, Jibril datang. Bagi tahu. Kata perempuan tu sekian. Dia yakni Hatib. Jadi Sayyidina Umar dengar Hatib bin Abi Balta'ah, Sayyidina Umar marah dia. Dia ni mengkhianati. Dia kata, khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Dia ni pengkhianat Allah dan Rasulnya dan orang mukmin. Da'ni adrib unuqah. Izinkan aku pancung tengkuk dia. Sayyidina Umar tak cakap banyak. Dia kira pedang dia je. Bagi aku pancung tengkuk dia ni. Dalam riwayat lain Sayyidina Umar terlepas cakap. Dia sebut munafik. Biar aku pancung tengkuk si munafik ni. Sayyidina Umar terlepas cakap. Si munafik ni. Tapi dalam ni mungkin tak sebut perkataan tu. Dalam riwayat lain kita dah baca cerita ni, Sayyidina Umar keluar tu, Nabi larang, marah Sayyidina Umar. Maka dia kata, biarkan aku mancung kepalanya. Nabi SAW bertanya pada Hatib, apa yang mendorongmu melakukan demikian, wahai Hatib? Nabi marah Sayyidina Umar dulu, tak sebut di sini. Sebab Sayyidina Umar terkeluar perkataan munafik tadi, Nabi marah, jangan kamu cakap macam tu, wahai Umar. Kamu kenal tak dia siapa? Tanya semua, kamu tahu tak dia siapa? Sayyidina Umar tahulah dia siapa-siapa. Kan? Tapi Sayyidina Umar tahu dah ni nak kena kat aku ni, nak kena marah ni. Dia diam. Rasul kata ni orang yang menyertai perang Badar, veteran perang Badar. Dengan lesen veteran perang Badar tu menyebabkan dia ni dibebas daripada segala dosa. Sebab ahli perang Badar, kita dah cerita dalam sambutan Badar kita ni dulu Ramadan, bahawa ahli perang Badar Allah dah bagi lesen besar. Mereka tak akan terlibat dengan dosa dah. Walaupun katalah mereka buat dosa, Allah tak catat. Dia buatnya Allah padam. Buatnya Allah padam dosa. Kalau dia buat maksiat besar pun, tetap tak dikira dosa. Bagi lesen dah. Hebatnya kedudukan ahli perang Badar. Sebab tu kita selalu buat sambutan perang ahli Badar ni. Kalau boleh Ramadan ni pun kita buat juga. Kita baca nama-nama ahli Badar, bertawassul dengan nama-nama ahli Badar. Mereka ni pasti ahli syurga. Malah para sahabat menganggap di kalangan rombongan sahabat yang termulia adalah orang yang menyertai perang Badar. Sahabat ranking pertama. Orang yang menyertai perang Badar, hebat. Jadi kita tak kenal langsung, baca. Kena baca nama. Macam dulu kita baca 320 orang tu. Kan? Nama-nama dia orang. Bertawassul dengan ahli perang Badar. Walaupun nampak perbuatan Hatib ni bahaya negara ni. Bocor rahsia Nabi. Memang nampak khianat, tapi tak. Rasulullah tetap maafkan, lepas dia tanpa tindakan apa-apa.
Tak ada langsung nak tindakan apa. Kalau bukanlah ahli perang Badar, memang mungkin dah kena pancung. Sebab khianat Nabi. Pengkhianat Nabi. Ataupun mungkin kenalah apa hukum hakam yang lain. Nabi bertanya pada Hatib, apa yang kamu sanggup buat macam ni? Kenapa? Sanggup tulis surat nak bocor ni? Hatib jawab, tidak ada apa bagiku melainkan aku tetap kekal beriman. Dia kata, aku bukan munafik. Aku tetap beriman. Aku tetap beriman pada Allah. Apa yang aku lakukan ini hanyalah kerana keinginanku untuk mendapatkan kepercayaan di sisi kaum tersebut, yakni musyrikin Mekah, bagi diriku untuk tidak mengapa-ngapakan ahli keluarga aku di Mekah. Sebagian kata bukan kerana keluarga dia, tapi kerana harta dia. Dia ialah orang muhajirin, maka keluar Mekah pergi Madinah, buat selai sepinggang. Adalah bekalan beg, satu beg tu, satu bungkus dia. Emas dia, peraknya, apa segala kekayaan, semua sembunyi kat sana lah. Jadi dia seolah dia kata, tak ada, aku bukan nak sengaja bocor rahsia kerana aku munafik. Bukan, aku wallahi tetap beriman pada Allah dan Rasul. Tapi aku tulis supaya harta aku terpelihara. Nak suruh family aku yang sana tu tolong jaga harta aku. Kotlah Nabi masuk Mekah nanti, berlaku perang besar. Habis orang tak jaga harta aku, habis ya. Itu tujuan aku, dia kata. Untuk tidak mengampakan keluarga aku dan harta. Nabi SAW membalas, dia bercakap benar. Nabi kata Hatib betul. Maksud ikrar dia tu bukan bohong. Betul. Bukankah dia telah hadir dalam perang Badar? Nabi tegur pada Sayyidina Umar. Dia ni ahli perang Badar. Barangkali Allah telah mengetahui keadaan mereka. Lalu dia berkata pada mereka, wahai ahli Badar, lakukanlah apa saja. Ni pengiktirafan Nabi. Dulu Nabi dah sebut dah dalam perang Badar dulu. Ni bila peristiwa ni? Sebelum Nabi pergi pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, Zulqaidah. Daripada Ramadan. Nabi pergi Ramadan, tapi berlaku dia lambat diri sampai Zulqaidah. Ramadan, Syawal, Zulqaidah. Jadi pada Ramadan tu Nabi dah bergerak pergi. Jadi panjang cerita pembukaan kota Mekah ni, bermula daripada Ramadan. Jadi apa ni? Peristiwa ni tahun 8 Hijrah. Ni cerita Hatib ni. Tapi masa perang Badar 2 Hijrah. Masa 2 Hijrah tu dia orang dah tahu dah. Ahli perang Badar bebas. Allah tak catat dosa. Ni Nabi tegas sekali lagi. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan. Sungguhnya syurga telah tetap buat kamu semua. Kamu dah pasti ahli syurga dah. Mendengar ucapan Nabi itu, mengalir air mata Sayyidina Umar yang silap. Tadi kata munafik tadi. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sayyidina Umar minta maaf lah. Akhirnya dia minta ampun pada Allah. Minta maaf pada Hatib bin Abi Balta'ah. Kesimpulan kita fokus pada tajuk, tak boleh kita nak hukum orang dengan penilaian kita walaupun kita alim besar. Kita hebat, alim besar, tengok kawan tu buat macam tu, kita kata kau dah munafik ni. Berdosa. Nak hukum munafik, nak hukum murtad, nak hukum kafir, kena bukan satu punya orang penilaian. Bukan seorang penilaian. Walau kita nampak dia sujud berhala, kita nampak dia kena panggil, kena mesyuarat, kena bincang. Mungkin saya nampak macam tu, salah pandang. Rupanya orang lain nampak benda lain. Saya punya silap pandangan saya. Macam tu. Jangan kita seorang. Ustaz kata ada 4 tanda orang munafik. Janji bohong. Janji tak tepati. Cakap bohong. Beri amanah jadi khianat. Dan kalau benda kecil, perselisihan kecil, dia nak bergaduh besar. 4 benda munafik. Saya nampak ada kat dia tu. Saya nampak. Saya punya penilaian betul, dia ni benda munafik. Tak boleh. Walaupun mata kita nampak 4 tu ada kat dia. Memang Nabi sebut, kalau ada 4 tu pada satu orang, dia adalah munafik yang hakiki, yang sebenar. Walaupun dia solat, walaupun dia puasa. Sahabat kata, walaupun dia solat puasa? Ya, walaupun dia solat, walaupun dia puasa. Kalau ada 4 sifat tu kat dia, memang. Tapi kita tak boleh menilai seorang-seorang kita. Banyak benda yang kita tengok benda lain, mungkin tercampur nafsu geram kita. Mungkin kita dendam dengan dia. Yang tak silap pun kita kata silap. Yang tak bohong pun kita kata dia bohong. Mungkin kita tak tahu benda tu fakta sebenar, kita kata dia bohong. Dah kita cop. Tak boleh. Sayyidina Umar ni bukan calon-calon orang. Sayyidina Umar, Rasulullah kata kalau ada Nabi selepas aku, Umar orangnya yang layak jadi Nabi. Maksudnya kalau nak ikut, penilaian dia tu memang tepat. Kan? Tapi tak boleh. Dalam hal ni sensitif.
Tak boleh. Kafir ke, munafik ke, fasik ke, laknat tak boleh. Dan neraka musuh Allah. 6. Tak boleh kita nak tuduh orang. Neraka dan musuh Allah tak boleh. 6 kataan tu. Tapi kalau kita sebut secara umum tak apa. Siapa buat macam ni dia munafik. Siapa bohong dia munafik. Siapa macam ni dia munafik. Kita tak kata engkau munafik. Si fulan-fulan tu munafik. Tak boleh. Itu berdosa. Walaupun betul tepat dia kena munafik, tapi kita telah seolah buat penilaian peribadi sendirian, takut nanti kita sewenang-wenang buat kat orang lain yang kita silap. Mungkin kat dia seorang je betul. Tak boleh. Lebih baik jangan. Lagi kita nasihat, bohong ni dosa. Jangan kata engkau munafik ni bohong. Engkau munafik tu yang tak bolehnya. Engkau berdosa tak apa. Buat macam ni berdosa ni. Bohong berdosa, khianat berdosa sekian. Ni benda kalau buat macam ni tak bertaubat boleh jerumus kepada neraka. Jangan kata engkau masuk neraka. Engkau bohong, engkau neraka. Tu tak boleh. Engkau neraka tu tak boleh. Engkau masuk neraka tak boleh. Engkau munafik tak boleh. Tapi kata engkau buat perbuatan ni boleh bawa pada neraka. Tu kira berlapik sikit. Taklah direct terus. Jadi kita nasihat berdosa je lah. Hal dosa, hal azab. Kan? Itu je lah. Tak boleh kita terus engkau munafik. Kan? Cuma kalau nak berlapik juga, kita kata tak boleh engkau kena bertaubat benda ni berdosa. Yang Nabi sebut kalau ada 4 sifat tu boleh bawa pada munafik. Jadi berlapik-lapik. Tak direct tu engkau munafik. Kan? Astagfirullahaladzim. Man qala li akhi ya kafir. Sama juga perkataan yang tak boleh kita cakap pada orang, iaitu hey kafir. Kafir dan bahasa yang seangkatan dengan dia lah. Apa dia? Murtad. Engkau murtad. Menjawab, na'udzubillah. Tak boleh. Kadang-kadang orang main gurau-gurau kan. Ni apa? Jawa murtad. Kan? Orang nak kata ni Jawa murtad. Bahaya tu. Sebab murtad ni lebih khusus kepada agama Islam keluar dari Islam. Kan? Itu boleh ditakwil kalau nak takwil. Engkau kata dia memang orang Jawa, tapi murtad keluar Islam ke? Dah, bukan itu. Nak katanya dia dah tak jadi Jawa dah. Kan? Tapi bahayalah benda tu perkataan yang membawa pada bahaya. Jangan cakap itu. Kalau nak kata cakaplah dia tak jadi Jawa ke, tak jadi Melayu dah ke. Sudahlah. Apa nak guna perkataan yang sensitif? Kan? Bahaya. Jadi ataupun kita panggil dia tu dengan agama lain. Contoh selalunya orang kata India kan. Kawan tu India, bangsa tapi dia Islam. Kita orang yang jahat ni panggil Hindu kejap. Mungkin dia marah ke nak bergaduh. Hindu kejap main ni. Tu dah kira panggil kafir tu. Sebab Hindu agama kan. Bukan ni contoh panggil Kristian ke, tak boleh. Kalau dia Islam lah. Kalau dia memang agama tu tak apalah. Dia memang agama Hindu. Dia tak pernah masuk Islam pun kita panggil Hindu. Betul tak? Yang tu okey. Ni dia Islam kita panggil dengan benda agama lain. Bahasa tu bahasa bahaya. Boleh bawa pada kafir orang bercakap ni. Dia memang dah Kristian, kita panggil dengan nama yang baik. Mak Saleh tu kira nama baik lah sikit kan. Yalah kita baiklah, benda baiklah. Nama Islam. Tak ada masalah. Cuma yang Islam jangan panggil kafir. Ni bahaya. Dia orang Islam kita panggil dengan bahasa kafir. Bahasa dia syirik. Hai musyrik main kejap. Hai kafir. Hai apa ni? Hindu. Hai orang Kristian. Tak boleh. Dia orang Islam. Kan? Tapi kalau sebaliknya, contoh dia orang Islam, dia orang apa ni? Kafir sungguh, kita panggil mat mengejap. Nama orang Islam tak ada masalah. Itu tak terlibat hukum kita berdosa. Seolah mungkin boleh jadi itu sebagai doa kita menuhan dia jadi mat sungguh. Kan? Tak apa. Yang tak boleh terbalik tu. Yang Islam kita kata kafir. Itu dosa. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mana-mana orang lelaki yang berkata kepada saudaranya, saudara bukanlah adik-beradik betul, maksudnya orang Islam juga, saudara se-Islam. Dia kata pada saudara se-Islam, si kafir, panggillah, kafir, dengan bahasa tu. Maka salah seorang daripada mereka mesti jadi kafir, sungguh-sungguh kafir. Sama ada orang yang kita panggil
Kalau dia betul-betul kafir, pergi kat dia lah perkataan tu. Kalau dia orang soleh, orang beriman, cantik je iman je, tak ada kafir apa pun, patah balik orang cakap. Kan? Jadi Nabi kata mesti dah salah seorang dah terkena, dah terjadi kafir. Tak kawan tu, kawan ni. Yang kita orang yang cakap tu kena syahadah balik. Na'udzubillah min zalik. Sama yang bab melantun ni, perkataan melantun balik pada orang bercakap, ada 4 atau 5 perkataan. Kita detailkan 5. Iaitu pertama tadi kafir, dan seangkatanlah kafir, syirik, semuanya. Dan yang kedua laknatullah, laknat. Itu kita sebut dulu. Kalau lah perkataan lahanat, selalu orang duk cakap kan, lahanat tu makna laknat, bahaya tu. Kan? Kita dengan member-member, lahanat kejap. Kan? Tak boleh tu. Kalaulah makna lahanat tu bukan laknat, okeylah juga, taklah terlibat dengan hukum ni. Yang kedua laknat. Yang ketiga fasik. 4 munafik. Apa dia tu lagi? Nak sebut 5. Ya. Musuh Allah. Kalau kita panggil orang musuh Allah, kita yang jadi, orang yang bercakap tu akan jadi musuh Allah. Kalau orang yang kita cakap tu dia baik, soleh, ahli neraka pun bahaya juga. Yang tu tak boleh kita panggil dia dengan demikian. Okey, seterusnya hadis makna yang sama juga daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika seorang berkata pada seorang yang lain, si kafir, maka salah seorang daripada mereka telah menjadi kafir. Jika orang yang ditujukan kepadanya ucapan itu benar-benar kafir, maka ia telah benar dalam ucapan. Maksud orang cakap itu betul lah, memang dia tu kafir sungguh, dia tak Islam pun. Namun jika ia tidak sebagaimana yang dikatakan, maksudnya orang yang kita tuju tu dia orang baik, orang soleh, maka kembalilah ia perkataan tu patah balik kepada orang yang mengatakan kepadanya dengan kekufuran, balik pada dia kena syahadah balik. Na'udzubillah min dzalik. Lebih lagi kalau tuduh orang yang mati, kan? Dan kena minta maaf dengan orang tu. Dia kena ucap syahadah, dia kena minta maaf dengan orang tu, pasal cakap benda tak elok kat kawan tu. Kalau kawan tu dah mati, kita kata fulan-fulan, kawan tu dah mati dah, kafir. Tah dia saat nak mati tu boleh syahadah, sempat syahadah. Tak boleh ya? Kita tak boleh tuduh tak tahu. Lainlah Fir'aun. Fir'aun memang Allah dah sebut dia kafir. Abu Lahab, Abu Jahal, memang dah ada nas kata dia ni kafir, kita boleh sebut dia si kafir. Kan? Yang lain kita tak tahu. Kan? Mungkin dia orang Kristian, kita marah ke dia, presiden mereka ke kan, kita sebut, kita takut kita duk kata dia kafir, dia laknat Allah ke apa benda. Tak tahu waktu dia nak mati sempat Allah terima iman syahadah dia. Nak pergi mana perkataan tu? Mai balik pada kita bercakap, lebih baik tak payah. Tutup, kunci mulut kita, selamat. Perkataan yang bahaya ni. Jadi sebab tu kalau kadang-kadang orang tanya, Ustaz, dia ni orang Islam ke tidak? Kadang-kadang orang tanya kita lah, dia ni orang Islam ke tidak? Kita yang kata, dia tak Islam, kafir tu. Takut. Mana tahu dia syahadah, dia diam-diam dia. Kita lebih baik kata, saya pun tak pasti ya. Tak tahu, lebih selamat. Kan? Tak pastilah dia Islam ke tidak, wallah alam, tak tahu. Selamat kita. Kalau kita tuduh dia tu tak Islam pun, kafir tu. Tah dia baru syahadah tadi, kita tak tahu. Benda tu plum balik pada kita. Na'udzubillah. Jadi itulah, hati-hati. Maka tu disebutkan bahawa lidah ni mudah membawa orang pada syurga, mudah bawa pada neraka. Tu je. Yang tak bertulang, lidah tak bertulang ni mudah sangat ke sana, mudah sangat ke sini. Bab seterusnya syamatatil a'da, menyatakan kita boleh tak menyatakan gembira musuh-musuh, gembira atas musuh. Syamatah ni mencerca musuh. Tak apa, kita tengok dulu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, okey, terus pada terjemahan ni lah. Baginda Nabi SAW memohon perlindungan Allah daripada ketentuan yang buruk, takdir yang buruk. Kita boleh minta
Minta takdir, ya Allah, jauhilah aku daripada takdir yang buruk. Takdir kita ataupun takdir alam, takdir apa yang supaya kita tak kena yang buruk tu. Tak. Dan kegembiraan musuh terhadap kerana melihat kita kalah, kita kena bencana. Musuh gembira, yang tu kita tak nak. Kan? Maksudnya kita tak mau kita minta supaya kita jangan dipandang hina, dipandang kalah sehingga musuh gembira, padan muka dia orang. Kita minta hal demikian. Itu doa Nabi. Allahumma inna kana ta'awadu. Allahumma inna na'udzubika min su'il qada' wa syamatatil a'da. Kegembiraan musuh. Zaman Nabi belum nampak. Cuma ada kes tak menyeluruh lah. Kes yang kita sebut turunnya ayat Quran tentang, dulu saya pernah ceritakan yang dia siat kulit tu. Dia orang ni, rombongan ni asalnya dia orang Lanun, Padang Pasir, tapi datang ke Madinah nampak macam nak bertaubat dan masuk Islam. Nabi layan dia orang macam baik-baik, macam biasa. Ajar semayang semuanya. Akhirnya mereka minta izin nak balik kampung. Kampung dia orang. Nabi bagi nasihat lah, balik boleh, sekian. Jaga Islam dan sebagainya. Dan Nabi minta orang hadiah pada dia orang ni, sebab dia orang masuk Islam ni. Bagilah hadiah unta ke apa ke. Ada sahabat, dia orang minta sama, dia orang minta benda ni, Nabi tanya sahabat, boleh sahabat. Ada sahabat yang wakaf ataupun sedekah. Dan sahabat pula ada yang bagi hamba untuk jaga unta tu. Kan, bukan nak suruh dia orang uruskan, hamba dah, biar dia bekerja, jaga unta, bagi makan unta semuanya. Kan? Kalau kita ni bagi kereta dengan riba sekali. Dengan tukang cuci kereta, sebih kereta semua dia buat. Kan? Unta dengan hamba dia sekali. Okey, seronok dia apa? Tapi dia orang ni fikir jahat ni, fikiran lanun ni. Dia kata kalau hamba ada, mungkin Nabi nak ambil balik ke unta tu, kot sampai 2-3 hari hamba tu balik-balik. Jadi apa nak buat? Kita bunuhlah ini hamba tu. Bunuh hamba tu. Jadi dia orang bunuh, bukan bunuh biasa. Bunuh seksa, ikat kaki naik atas, kepala turun bawah, hidup lagi. Dia masa hidup tu dia siat kulit. Apa ni? Lapah kulit. Lapah kulit orang. Sampai wahyu pada Nabi SAW, dia beritahu sekian lanun tu buat jahat. Maka Nabi hantar beberapa sahabat pergi cari, tangkap, bunuh dia orang. Maksud dah murtad keluar dari Islam. Dan dia orang buat kerja jahat, khianat pada Nabi SAW. Jadi pergi dia orang tangkap, dia dapat tangkap rombongan yang jahat tadi. Dan unta dia orang ambil balik. Dan orang-orang tadi dia balas balik buat macam kawan tu. Dia gantung kaki naik atas, siat kulit juga. Turun ayat Quran. Allah tegur. Dalam jenayah Islam tak ada cara nak menyiksa, nak hukum Islam dengan cara tu. Kesimpulan ayat lah kesimpulannya. Allah suruh sama ada kau hukum dengan halau keluar daerah, ataupun bunuh dia orang, bukan dengan cek siksa macam tu. Ataupun ada lagi yang disebutkan dalam Quran tu. Maksudnya teguran Allah, nak bunuh dia, nak hukum, dalam Islam tak ada hukum yang jenis siat kulit macam tu, seksa macam tu. Kan? Kalau nak pun bunuh terus mati, senang. Kan? Ataupun demikian-demikian. Jadi nak menyebutnya pengkhianat Nabi, Nabi isytiharkan bunuh. Masa kafir lah khianat Nabi. Ya? Kecuali yang dimaafkan. Yang dimaafkan. Ya? Okay. Jadi yang murtad antaranya juga Musailamatul Kadzab yang mengaku jadi Nabi. Dia kira masuk Islam lah tu. Tapi dia mengaku dia Nabi. Murtad. Akhirnya Nabi suruh bunuh. Walaupun misi bunuh tu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dah wafat. Tak berjalan zaman Nabi. Sebab dia tak duduk di Madinah. Dia duduk di Najat jauh sana. Dan dah ada orang mengaku Nabi zaman Nabi yang terbunuh zaman Nabi juga. Aswad Al-Ansi, orang Yaman. Nama dia Aswad Al-Ansi. Dia orang pertama, orang kedua atau pertama, dia dengan Musailamah ni lebih kurang. Tapi Musailamah terbunuh zaman Sayyidina Abu Bakar. Cuma dia terbunuh zaman dia sendiri, zaman Nabi. Aswad Al-Ansi, dia Yaman, pernah mengaku menjadi Nabi. Dia dulu Tok Bomoh, Tok Jampi ni. Lepas itu orang dah sanjung dia mengaku jadi Nabi. Maka adalah panjang cerita, saya tak ingat dengan detail, lupa dah cerita dia. Akhirnya anak saudara dia sendiri bunuh dia. Dalam rumah, orang lain tak berani nak bunuh dia, semua pengawal dia hebat-hebat.
yang jadi. Cuma apa yang tu sebenarnya Nabi sebut, dia akan mati daripada dalaman rumah dia sendiri. Kan? Betul, anak saudara dia sendiri yang tikam bunuh Aswad Ansi ni, bunuh dia sendiri. Jadi berita tu, cuma berita kematian dia tu berlaku zaman Nabi, tak sampai pada Nabi lagi. Kemudian si pembunuh tu dia lari ke Madinah, datang jumpa Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Abu Bakar kot. Abu Bakar. Maksud Nabi dah wafat, tak sempat jumpa Nabi. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar layan dia dengan baiklah bila dia nyata Islam dia. Tapi kita nampak zaman Nabi pun Yahudi bukan baik pun. Memang jahat dengan Nabi. Cuma bermuka-muka, depan bagus. Tapi Nabi berurusan dengan Yahudi tak? Nabi beli juga barang dia. Nabi gadai baju, ambil duit dia, hutang. Berurusan juga. Walaupun dia bermusuh dengan Nabi, kan? Sehingga Nabi halau dengan Yahudi. Tapi Nabi berurusan juga orang Yahudi. Bukanlah tak boleh langsung kita berurusan, beli, kedai ni Yahudi, tak boleh beli langsung, beli, dosa, murtadlah kita, terkeluar Islam, tak terlibat pun. Kan? Itu pandangan yang saya nampak lah, wallahualam. Tak tahu, kena tanya mufti-mufti yang hebat lagi lah. Kan? Tapi kita nampak zaman Nabi pun, Nabi berurusan juga dengan musuh-musuh Islam. Antaranya Nabi pun upah orang musyrik. Upah apa? Upah tunjuk jalan. Nabi nak hijrah main Madinah tu, penunjuk jalan tu orang bukan Islam, orang Mekah. Selagi kita berurusan dengan dia sekadar urusan ni, barang, beli barang, tapi bukan direct langsung dia bermusuh dengan kita cara langsung, tu tak apa, kita berurusan dengan dia. Mungkin belakang-belakang adalah macam zakat dia kepada Zionis yang bunuh orang Islam sana, tu benda yang tersembunyi. Jadi yang zahir ni, tak nampak pun dia bermusuh, kita boleh berurusan dengan dia. Cuma di sudut mana lebih baik. Kalau kau nak bisnes dengan orang Islam ramai, apa nak bisnes dengan orang Yahudi, itu lebih baik. Tapi Nabi juga berhutang, bergadai dengan orang Yahudi. Wallahualam, tak tahulah tu. Daripada Sayyidina Abdullah tadi kita baca, Syamatil A'da dah baca. Okey lagi. Sebenarnya bab as-saraf fil mal, melampau atau membazir. Masya-Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sebab tu kita tengok nota kaki bawah nombor 18 tu, doa Nabi yang ni kita elok hafal ni. Bukan ni, dia tak datangkan dalam ayat doa, ni dalam ayat cerita. Nabi minta jauh daripada jahdil bala. Nabi mohon perlindungan Allah daripada ujian yang amat sukar, yang tak mampu nak tanggung. Wadaraki syaqa, daripada ditimpa kesusahan, keperitan hidup dunia. Wasu'il qada, dan ketetapan yang buruk, dan daripada kegembiraan musuh kerana keburukan yang menimpa orang Islam. Tapi ayatnya Allahumma inni, kita tambah, kita mula dengan Allahumma inni a'udzubika, baru min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika, tak payah sebut ya ta'awwadhu tu. Ya ta'awwadhu ni berita, nak ceritanya Nabi minta yang tu, minta ni. Tapi sekarang kita nak berdoa, bukan nak cerita. Kita nak minta jauh. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada jahdil bala, min jahdil bala. Aku minta berlindung dengan Engkau daripada jahdil bala, wa daraki syaqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Itu doa. Ya. Kita kembali pada hadis tadi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah redha kepada kamu dengan 3 perkara, dan Allah benci kepada kamu dengan 3 perkara lain pula. Dia redha pada kamu 3 benda tu apa dia? Jika kamu beribadah kepadanya, tidak mensyirikkan dengan Allah sesuatu pun. Beribadah sungguh, tak terlibat syirik. Allah redha. Yang kedua, kamu berpegang teguh dengan tali Allah sekalian. Pegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran, agama Allah. Yang ketiga, kamu saling menasihati orang yang engkau saling menasihati orang yang
diserahkan oleh Allah kepadanya urusan kamu. Yakni pemimpin kamu yang duk menguruskan kita. Kau kena bagi nasihat dia juga. Dia pemimpin. Jadi sebab tu disebutkan jihad yang paling hebat adalah menasihati pemimpin yang paling zalim. Siapa berani nak nasihat kan? Semua yes boss. Siapa berani nak nasihat pemimpin yang paling zalim? Yang tu boleh jadilah kan. Siapa berani nasihat yang kena tangkap kan? Semua boleh tak? Boleh bos. Sikit-sikit dosa tak apa bos. Kan? Wallahu alam lah siapanya kan. Dan yang dibenci oleh Allah pada kamu, iaitu yang pertama cakap-cakap itu ini, maksud gosip-gosip. Cakap gosip popet, bawang lah apa semua istilah kita. Kan? Benda yang benda yang tak betul kita sembang-sembang yang aku tak tahu lah. You tahu tak ini cerita orang duk cerita ni, I pun tak tahu. Dia ni dah kena tangkap basah. Dia ni dah bercerai, dia ni dah bergaduh suami isteri semua. I pun tak tahu betul tak? Kawan tu pun I pun tak tahu betul tak? I tak tahu betul tak? Dah jadi 1000 orang. Itu tak boleh. Kalau kita dengar pun kita pun tak pasti. Tak payahlah nak tanya betul tak betul. Kalau tak ada terlibat dengan hal kita. Kalau kita peguam lain lah, kena pergi selidik. Kes tu terlibat kita, tu kena pergi cari saksi, cari betul tak betul. Terlibat dengan kita, ni tak terlibat apa pun, hanya syok sembang je. Tak payah. Kan? Nak menambah dosa lidah. Yang kedua, banyak bertanya. Yang tak faedah, bukan tak boleh soalan mengaji ni. Ini untung kalau saya tak kerti, jangan banyak bertanya. Nanti Allah murka. Kan? Dah ni tanya macam kaum Bani Israel yang tak nak sembelih lembu tu. Kan? Macam mana lembu dia, macam mana warna dia, saya macam mana. Lain kali tak nak buat. Kan? Tanya tak tahu hukum, tanya tak faham agama, tak faham ilmu, itu Sayyidina Ali kata orang nak dapat ilmu kena ada lisanun saul, lidah suka bertanya. Macam kita lah tak sesat jalan apa? Banyak bertanya, malu bertanya, sesat jalan. Itu kena dengan istilah Sayyidina Ali tu. Dan yang ketiga, mensia-siakan harta. Yakni sia-sia harta bukan hanya mubazir. Mubazir memang termasuk dalam tajuk sia-sia harta, idha'atul mal. Idha'atul mal, sia-sia harta ni banyak lagi yang tak terlibat mubazir. Walaupun tak mubazir, tapi kalau kita belanja pada tempat yang tak kena, berdosa. Sikit je tak mubazir pun. Alah, takat RM1 je pun. Tapi benda tu terlibat dosa. Itu sia-siakan harta. Ataupun tak mengguna. Benda yang patut guna, kita tak guna. Biar sampai tak boleh guna. Duk simpan sampai tak boleh guna. Itu sia-sia harta. Jadi bukan hanya mubazir. Mubazir itu jelaslah termasuk dalam tajuk mensia-siakan harta. Ada benda nikmat boleh guna tapi tak nak guna. Itu termasuk sia-siakan harta. Contoh ada kereta. Nak pergi sana sini tak mau guna kereta, jalan kaki lah. Kan? Macam Nabi marah seorang sahabat. Dia pergi Mekah, ikut rombongan Nabi. Madinah pergi Mekah dalam pembukaan kota Mekah. Dia tuntun unta dia, tak naik, tuntun unta dia. Jalan kaki ayam. Ada kasut simpan, jalan kaki ayam. Tuntun, maksud dia di jalan bawah. Dia pegang tali unta. Apa hal dia tak guna unta dia? Tak guna kasut dia? Suruh tanya dia. Orang tanya dia, dia kata dia bernazar. Dia nak pergi Mekah jalan kaki, tak nak pakai kasut. Kan? Nabi kata naik unta dia, pakai kasut. Suruh buat bercanggah dengan nazar dan bayar kafarah. Maksudnya tak boleh kita bernazar benda yang mudarat. Benda yang mudaratkan kita. Jalan kaki, padang pasir tu, panas yang tu boleh melecit darah kaki. Kan? Mencederakan, mudarat. Apa je lah benda yang mudarat tak boleh kita nazar. Nazar terjun jabatan. Kalau bola menang, saya terjun jabatan. Bernazar dengan nama Allah. Berdosa dia bernazar tu wajib dia tinggalkan. Kan? Membahayakan, mensia-sia, tak boleh. Jadi mensia-siakan harta tak dibolehkan. Dan satu lagi daripada Sa'id bin Jubair,
meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentang firman Allah yang bermaksud, dan apa saja yang kamu dermakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, gantikan harta yang kamu keluar, ganti balik. Dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah. Dia, yakni Abdullah bin Abbas berkata, tafsir tu dia kata, yakni kamu belanjakan tanpa berlebih-lebihan, mubazir. Lebih-lebihan tu kan mubazir. Dan tidak bersifat kedekut, tak belanja langsung pun tak boleh juga. Kan? Maksudnya kamu jangan belanja tu lebih. Dalam hadis yang dulu kita baca tentang adab kita silaturahim. Adab silaturahim dituntut untuk kita keluarkan harta untuk jalan benda yang baik, nafkah benda yang baik. Tapi jangan bagi semua. Dan Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa? Fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu kedekut, jangan kamu tak bagi langsung, dan jangan bagi ke semua sehingga kamu orang hina. Bodohnya kau bagi semua, tengok kau ada merimpat. Hutang sana, hutang sini. Jangan macam tu, nanti kau menyesal. Di Quran tegur, jangan langsung tak bagi, jangan bagi sampai habis, keperluan kita pun tak ada nak guna. Kan? Mula dengan wabda biman ta'ul. Mulakan dengan orang bawah tanggungan kita, kewajiban yang kita wajib bagi. Kalau suami, isterinya, anaknya. Isteri pun kena tengok keluarga dia juga, kan? Walaupun dia tak bertanggungjawab nak sponsor suami, bukan tanggungjawab, tapi itu sedekah, kan? Tapi dia tengok itu family dia, keluarga dia, kena jaga jugalah, jangan terlibat sampai merempat, miskin, tak ada apa, sedangkan dia simpan duit. Dan kalau ada lebih, Nabi kata daripada tanggungan, luar sikit, dzatidal qurbah, keluarga terdekat. Tengok ada miskin, ada susah, ada keperluan, bagi. Tak, kalau kita bagi luar, sampai ke Syria, Turki, tapi anak saudara kita yang memerlukan, miskin sangat, kita tak bagi. Yang sana punya derma, Allah tak terima langsung, kosong, apa pun tak ada. Tak boleh. Kalau ada yang kita tahu, lainlah dia tak cerita kat kita, kita nampak dia okey je, rupanya dia melarat. Kita tak tahu, kita dah bagi sana, bagi sini. Tu tak apalah, Allah tahulah kita tak dapat maklumat tu, kan? Tapi kita tahu, tapi saja tak nak bagi dia dulu, kan tolong aku pun, malas aku nak tolong, kita bagi kat Syria, Turki sana tu. Tak terima, Allah tak terima. Kan? Jadi kalau ada lebih daripada tanggungan, bagi kerabat yang dekat. Ada lebih, bagi kerabat yang jauh. Kerabat yang lebih lagi, ada duit lebih, tu barulah ke mana yang bukan talian keluarga kita, miskin apa segalanya. Wallahu alam. Okey, bab seterusnya, wallahu alam, kita berhenti kat bab saraf fakir kut. Fi ghairi israfin wala taqtirin. Begitu juga sifat ibadur rahman. Yang Allah Taala sebut, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat ibadur rahman, sifat orang yang hamba Allah yang dikasihi adalah orang yang guna harta dia bukanlah melampau sangat, bukanlah kedekut sangat. Dia sederhana. Maksudnya sederhana tu kita guna apa yang perlu untuk kita. Bukanlah memang mentang-mentang kata dia duit banyak, boleh beli, nak buka puasa 3 orang boleh beli macam ni, bazir lah. Buat apa, tak nak bazir apa, saya harta cukup, belanja, beli semua, buat main makan, jemput, buang je lah. Tak habis duit kita pun, tak terjejas pun kekayaan dia. Tetap itu dikira idha'atul mal, berdosa, benci, Allah benci kepada orang yang sia-siakan harta. Itu membazir juga, walaupun tak menjejaskan kewangan dia. Membazir tak semestinya menjejas, kan? Tak terjejas pun, tapi kalau membazir juga, melampau-lampau. Tapi nak ngelak daripada belanja banyak, membazir, iaitu kita manfaatkan, walaupun bukan pada kita. Asalnya kita nak beli untuk kita, tapi nampak melampau banyak kan, rupanya kita pun beli untuk 5 orang nak buka pasar. Anak kita beli untuk 5 orang, ni pun untuk 5 orang, dah jadi 50 orang, kan? Kita tak boleh ni, kena hantar masjid, hantar.
Selamat daripada membazir tadi ni. Kan? Kalau tidak, tak termakan, buang itu. Idha'atul mal. Wallahu alam, kita pun itulah al-mubadzirin. Mubazir nanti. Barulah salah satu cabang idha'atul mal adalah mubazir. Begitu juga dikira idha'atul mal, simpan duit sampai dia tak guna apa langsung. Maksudnya ada keperluan tapi dia nanti simpan. Contohnya keperluan apa? Keperluan apa ni? Katalah nak pergi umrah ke kan. Dia ada duit tapi sayang simpan lu. Pum dia kena simpan. Dia yang kena simpan masuk dalam. Kan? Ibadah tak dapat. Anak tak buat dah benda tu. Dapat kat dia enjoy Kan? Ini idha'atil mal, sia-siakan harta dia. Kan? Masya-Allah. Manfaatkan harta yang kita ada. Termasuklah kan mensia-siakan harta. Contoh ada kebun. Kebun tu patut tanam durian ke, tanam buah rambutan. Kalau kita tak pergi ambil pun, sekurangnya pencuri ambil pun tak apalah, kita dapat pahala sedekah. Kan? Ataupun monyet makan, alhamdulillah sedekah. Jadi apa pun tak nak biar hutan gitu. Tu dan kita ada kemampuan untuk urus. Kita ada kemampuan. Kalau memang tak mampu, tak terdaya dah, nak minta tolong orang tu tak nak buat, tak nak itu. Allah tahulah antara kita sengaja maupun tak mampu, tak sengaja. Kan? Itu lainlah. Tapi dia ada mampu. Contoh dia tak pergi pun, dia boleh upah Pak Long kat kampung dia tu pergi buat. Orang tu orang miskin, upahlah kat dia pergi jagalah. Kan? Kita tak payah tak ambil hasil, tak apalah Pak Long, engkau jual ambil duit kat engkau lah. Ui, berapa banyak sedekah kita dapat. Jadi begitu juga rumah sewa. Patut banyak boleh dimanfaatkan. Buat apa kita nak simpan? Sayang rumah Ustaz, sayang kalau sewa buruk habis semua, lubang sana lubang sini. Kalau tinggal kosong macam tu pun rosak juga rumah. Kan? Rosak juga dan lagi membebankan kita nak pergi jaganya. Jadi mensia-siakan benda tu. Manfaatkan. Kita manfaatkan. Mungkin kadang-kadang kita rasa, alah duit kita dah banyak dah, nak sewa-sewa takat dapat sebulan 1,000, 1,500. Tak payahlah, mungkin kita jutawan lah kan. Kalau kau tak nak duit, kau sewa kepada orang, duit sewa tu pergi masjid. Dah, tak nak duit kan? Jangan biar kosong macam tu. Sewakan, duit tu pergi tabung. Terus transfer ke akaun tabung masjid. Kan senang. Jadi kadang-kadang kita fikir ni terpengaruh dengan bisik syaitan. Kita fikir, tak yalah, aku kan nak duit kan, duit aku banyak dah, pencen aku dah juta-juta lah contohnya, juta kan. Hebat-hebat kan, juta-juta. Pencen juta dah pencen ni, tak payahlah dekat 1,500, 2,000, tak ada apalah. Kan, anak kita pun dah kaya-kaya raya semua lah. Tak payah, tak perlu dah. Tak payahlah sewa-sewa. Buat nyusah ni, tak. Lebih baik dia bagi duit sewa tu masuk tabung binaan madrasah kami di Teluk Panglima Garang. Mai kita nak sangat. Sekarang ni memerlukan, kan. Siapa-siapa ada rumah-rumah kosong ni, sewa, tak mau duit sangat, masuk akaun tu. Saya boleh bagi akaun kita punya pembinaan. Kan, senang. Apa tujuan? Adalah apa tujuan kita biak dalam tu? Tujuan nak jadi kaya, kaya nak guna kaya tu bila lagi? Kita ni dah hujung-hujung ni, dah dekat dengan lubang lah. Nak terjun lah lubang tu. Benda tu nak pergi mana? Kalau kita mati, anak buat apa? Sampai dah agak-agak pahala anak yang buat tu, sampai kita tak? Tak sampai pun. Lebih baik ada peluang sekarang ni, kalau awak keluar tu pun, tak terjejas pun. Kita keluar untuk kebajikan. Buat kebajikan saja. Sebab kita tak boleh harap kebajikan untuk kita daripada orang lain. Tak tahu. Sekarang ni nampak dia pakai kopiah. Sekarang nampak dia pakai jubah. Kita tak tahu. Dia terbang Korea sana, New York sini, Las Vegas ke mana, kaya, harta mak banyak. Kan? Tak sampai pun kat kita. Nasihat hari ni kau buat kebajikan. Ya, tang ni. Depan ni. Belakang kita tak boleh nak harap lah. Baik kita dulu yang buat. Baik kita buat. Kita bukan nak tinggal bagi dia miskin, tak bagi langsung, ada dah bahagian dia. Kan? Kehidupan dia dah cukup dah. Maksudnya, kita ambil, bagi siap untuk dia keperluan. Tapi banyak lagi, baki ni, guna kebajikan siap.
InsyaAllah fahuwa yukhlifu. Jangan kita takut miskin. Kadang-kadang Allah Ustaz bagi kang jadi apa-apa kat saya nanti, apa-apa nanti Allah yang tanggung. Kalau gitu kita yakin Allah yang jaga kita. Allah ganti apa yang kita bagi. Kan? Tolonglah. Bukan nak minta tolong apa, tapi tolong jaga kebajikan diri sendiri. Jangan harap anak, jangan harap suami. Kita mati, duit tu bagi bagian suami. Suami sampai kebajikan apa? Dia kebajikan dia kahwin lain, bini baru. Kan? Duit kita penat-penat simpan, bini baru enjoy. Kan? Biar fikir untuk kita. Kita nak bekal no akhirat no. Dia lupa dah kita nanti. Kan? Begitu juga suami pun. Suami meninggal, isteri tah orang lain pinang, kahwin orang lain. Harta kita dia enjoy je. Apa yang kita ada, guna. Kan? Kita tak tahu mati kita boleh jamin ke 10 tahun lagi. Tah balik dalam tu lagi. Tak tahu. Kita tak tahu ni, kita dah makin dekat dah. Bukan kita makin lari jauh daripada kubur. Kita makin dekat. Dekat bila tak tahu. Selangkah ke, 2 langkah ke, 10 langkah lagi kita pun tak tahu. Kan? Jadi lebih baik kita prepare kebajikan kita. Siap-siap. Kan? Seperti kalau kita nak musafir, mungkin nak pergi rumah anak kita kat London contohnya. Kan? Kita mesti prepare barang daripada kita. Kita tak harap sangat daripada dia. Kita bawa tah rempah kari pun kita bawa. Rempah kari bawa, rempah tu bawa. Macam mana kita prepare untuk kita guna di sana, macam itulah kita nak guna di akhirat sana. Prepare siap rempah kari kita nak bawa pergi akhirat tu. Kan? Bawa tu pakaian kita. Kita tak ada orang nak musafir pergi London rumah anak, tak payah bawa baju Ustaz. Saya slice pinggan juga pasal apa? Anak saya siapkan di sana. Ada orang macam tu? Ada. Tak harap pada anak dia. Walaupun anak dia yang baik dengan dia, takkan baju pun nak harap ke anak dia. Takkan pahala dia nak lepas dalam kubur pun nak harap daripada anak. Dan kalau anak hantar mic, tu bonus. Bonus. Alhamdulillah anakku hantar mic. Tak hantar pun aku dah cukup, aku buat siap dah. Dah kita letak dah. Kita punya saham kita kat madrasah, kat masjid, dekat kebajikan. Itu tak, kita tak, itu bukan milik kita sepenuh. Kita tak boleh kawal benda tu. Apapun nak buat, kita kena pakat semua orang. Kalau seorang yang kepala dia tak setuju, tak boleh buat apa. Kita tak boleh nak tak termasuklah. Kita bukan mensia-sia, tapi tak boleh nak buat. Tersangkut. Kalau memang di bawah kawalan kita, kita seorang decide nak keluar tak keluar, itu fikir cepat-cepat untuk kebajikan kita. Jadi itu memang. Dan saya dah elan tadi untuk madrasah. Memang terdesaklah, kita terdesak sekarang ni. Dalam dah naik structure, BIM tu dah naik atas, keperluan duit tu sangat memerlukan. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ASB ke apa semua tu kan, ASN ke benda tu, huluk-huluk lah orang kata. Kan? Saya boleh bagi account, jangan bagi cash, transfer account. Berapa banyak, mudahan kita, itu harta riayah ya. Memang sangat memerlukan. Kita kurang lagi, lebih kurang 3 juta hingga 4 juta. Kan? Memerlukan sangat. Jadi itulah. Carilah ke mana saluran yang boleh hantar pergi untuk akhirat kita. Ya? Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una barikana fi. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita bagi macam saluran tu, kadang-kadang kita rasa nak ikhlas, tak payah bagi tahu nama lah, biar duit jalan. Kadang-kadang yang ni mudah sangat syaitan nak rosakkan amalan kita. Walaupun kita memang tegap ni nak ikhlas sungguh, tak nak bagi tahu, betul. Tapi kadang syaitan bisik, tengok engkau bagi dia orang tak hargai langsung. Tak tulis nama engkau langsung. Tak ada surat terima kasih langsung. Baik jangan bagi lah. Jadi dah terputus tersen. Jadi kita sangat mengalukan bagi tahu nama. Kita bukan nak supaya dia riak, bukan dia tujuan riak, tapi yang pertama rekod kami, orang yang ni, dan juga yang keduanya sebagai kami pun nak menghargai. Terima kasih pada dia. Sebagai balasan balik yang Nabi kata, siapa buat baik pada engkau, engkau balas balik kebaikan itu pada dia. Sebagai penghargaan. Ya. Bukan nak galakkan orang riak, tak. Mudah-mudahan dia ikhlas. Kita doa bagi Allah kekalkan keikhlasan dalam hati dia, insya-Allah. Siapa yang derma, bagi tahu. Banyak pun. Bukan nak cerita ke orang, tapi bagi tahu pada maklumat saluran yang kita nak rekod dan sebagainya. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum.